Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan baca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjat syukur pada Allah Taala atas rahmat nikmat Allah. Kita dapat lagi berkumpul pada malam ini insya-Allah. Sambung tarakki. Kan tarakki bab tarikat, bab baiat. Bab tarikat, bab baiat. Kita dah cerita pada minggu yang lepas tentang kaitan guru mursyid dengan murid melalui baiat. Kemudian masuk kepada satu topik dia, baiat dalam disiplin ilmu tarikat. Okay? Dalam disiplin ilmu tarikat. Dan sub topik dia lagi adalah hari ini baiat dan talqin zikir. Dalam minggu yang lepas kita dah bicara, saya ambil ni daripada buku Satariyah ni. Pada beberapa kitab-kitab Satariyah. Nanti kita akan khusus bahagian ujung nanti yang ke Satariyah juga. Kemudian dalam, kalau kamu masih lihat muka surat 514 yang saya bagi tu, bahagian bawah tu, saya ulang balik. Okay. Baiat atau sumpah setia dari murid kepada guru mursyid bermakna bahawa dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh gurunya dengan seikhlas hati. Baiat zaman Rasul. Kita akan bicara tentang baiat, sejarah baiat di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah banyak baiat. Baiat Aqabah kan. Baiat Aqabah masa Rasulullah pergi ke Madinah kan. Rasulullah minta baiat, janji setia daripada kaum Ansar yang berada di Madinah kan, beberapa orang untuk berbaiat. Antara kandungan baiat itu adalah baiat yang pertama, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, mengikuti segala perintah Allah. Yang ketiga, inti daripada baiat Aqabah itu, yang ketiga, meninggal segala larangan Allah. 3 pokok inti kan. Ikut baiat lah. Kalau ada baiat untuk berani mati dalam perang, baiat tak akan lari, baiat Badar kan. Baiat Badar kita akan bicara kemudian tentang baiat Badar, baiat Aqabah, baiat beberapa peperangan, baiat Ridwan di Hudaybiyah. Semua itu ada dalam Quran. Beberapa itu ada dalam Quran. Ini maka baiat itu bukan benda yang bid'ah, tapi malah ada dalam sejarah. Masa Rasulullah ada, masa Khalifah Ar-Rasyidin, dan baiat kepada ulul amri. Tapi dalam cerita tarikat ni lebih baiat daripada murid kepada gurunya. Jadi baiat setia dari murid kepada guru mursyid bermakna bahawa dia akan melaksanakan apa yang diperintah oleh gurunya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh gurunya dengan ikhlas hati. Guru perintah itu pasti perintah Allah kan, dan perintah Rasul. Istighfar, taubat. Bila baiat tarikat tu, inti dia istighfar, taubat. Maknanya baiat untuk beristighfar dan bertaubat selama hidup sampai mati. Iaitu beristighfar dan bertaubat dari segala dosa, dan tidak akan mengulangi. Orang taubat ni, orang tidak akan berazam untuk tidak mengulangi dosa kan. Baiat untuk mencintai Nabi. Bila mencintai Nabi, untuk baiat untuk mengikuti segala perintah Nabi dan akhlak Nabi. Maka mematuhi Nabi itu mematuhi Allah. Ada inti dia, nanti kita akan bicara dalam surah Al-Fath ayat 10. Dalam Satariyah kena baca ayat tu. Itu adalah
baiat masa di apa ni, kalau ikut asbabun nuzul baiat tu adalah baiat ketika baiat Ridwan, baiat ketika perjanjian Hudaibiyah kan, dia nak pergi, Rasulullah dan sahabat pergi haji kan, maka dihalang oleh orang Quraisy, maka diutus utusan Saidina Uthman, kemudian dapat berita Saidina Uthman ditangkap, padahal berita tu tak betul. Maka para sahabat berkumpul untuk baiat Quraisy, kiranya mereka membunuh Saidina Uthman. Semua baiat berani mati, berani untuk baiat Badar. Para sahabat diminta sebab 313 menghadapi 1000 musuh, sedangkan para sahabat ketika itu tak punya senjata yang cukup. Kuda hanya, kata silap saya, 2 je kuda. Orang Quraisy berpuluh kuda kan, dia punya 1000 pasukan. Orang pasukan Rasulullah hanya ada 313 je. Tengah mengatakan ada kurang, ada lebih kan, tapi disepakati 313. Maka ini macam baiat untuk mati. Untuk perang sampai mati, ajal. Bila ditanya kepada Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, kami sanggup mati, ajal kan, sehingga ajal, perang habis-habisan. Rasulullah dah betul-betul memunajat, berdoa. Kalau kita baca sejarah perang Badar kan, sampai selendang dia tertanggal, munajat, ya Allah, kalau engkau selamatkan umat aku kan, yang sedikit ini pasti tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu ya Allah. Tapi Nabi munajat. Maka diminta baiat kan. Kerana pada masa itu orang Ansar, kaum Ansar asalnya tak nak baiat untuk perang. Kerana dalam baiat Aqabah, perjanjian awal tu, tak punya kandungan untuk perang. Hanya untuk 3 tadi kan, iaitu jangan bersekutu Allah, jangan mentaati segala perintah, meninggal segala larangan. Tapi ketika Rasulullah tanya kepada mereka, mereka kata apa? Ya Rasulullah, kami tidak akan menjadi seperti kaum Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kan, engkau ketika diminta untuk memerangi, menakluk kota Palestin kan, mereka mengatakan kepada, kan kita dah tadabbur ayat surah Al-Baqarah, siapa yang masih ingat kan, mereka berkata kepada Nabi Musa, engkaulah bersama Tuhanmu kan, engkaulah ya Musa, ya Harun bersama Tuhanmu memerangi mereka, kami lepak-lepak di sini saja. Bila dah habis nanti, okey, kami akan menyertai kamu. Ini kan orang Bani, itu kan nafsu kan. Kalau disuruh mujahadah bekerja, sorry kamu buat dulu lah, nanti saya, itu kan nafsu. Bani Israel itu kita tentang nafsu kan. Tapi golongan asal kata tidak akan menjadi seperti Bani Israel yang menyuruh kamu bersama Tuhanmu, tapi kami akan menyertai kamu dalam peperangan ini sampai akhirnya. Maknanya dia kata baiat untuk taat setia bagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Islam. Jadi baiat dalam baiat murid kepada guru mursyid. Ini memerlukan proses yang panjang, bukan serta-merta. Maknanya baiat tu bukan mengikat masa tu saja, ataupun sebulan, ataupun setahun. Kita akan bicara juga tentang maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir surah Al-Fath ayat 10. Orang Satariah kan kena baca ayat tu kan. Janji baiat itu. Dalam tafsir tu, si Ibnu Katsir mengatakan bahawa baiat kamu orang pergi buka Mekah tu untuk mengejar ibadat umrah kan, dan haji tu kena, kalau boleh mencium Hajarul Aswad. Kalau tak mampu dia panggil apa? Beristilam. Siapa yang pernah pergi beristilam, cucuk cara jauh, macam I love you lah kan. Tapi kita memandang kepada
Hajarul Aswad kalau pertama tu boleh menghadap dada, kali kedua tak boleh. Kena membahu. Tapi bila melalui garisan Hajarul Aswad tu, bismillah Allahu akbar. Itu kata dalam hadis itu membaharui janji. Kita akan jumpa nanti huraian dalam bab itu. Jadi maknanya itu baiat. Pergi kat Mekah untuk membaharui janji. Sami'na wa ata'na kan. Janji qalu bala itu. Maknanya menjanji sebagai hamba yang akan taat kepada Allah sampai mati. Maka balik daripada situ kena potonglah janji tu. Maknanya itu kata proses yang panjang bukan serta-merta. Proses itu maqamat demi maqamat, hal mujahadah demi mujahadah, ujian demi ujian, ujian sampai mati. Sampai bila? Sampai mati. Yang kata, oh saya dah sampai, dah habis ni, sampai bila nak kena buat apa? Sampai mati. Proses panjang, bukan serta-merta. Tidak mungkin sumpah setia berlaku pada murid, pada level murid-muridan atau pada level cuba-cubaan. Orang yang nak jadi murid baiat kepada guru main-main. Itu binasa. Sebab kalau kita tengok ulama-ulama, nanti kita akan bicara nanti sampai kat situ. Orang yang tidak baiat, itu apa pendapat ulama? Baiat dalam negara Islam, kan? Baiat kepada ulul amri yang dilantik oleh umat. Itu semua ada hukum dari segi fiqh, kan? Apa lagi kalau baiat untuk berjalan kepada Allah, untuk hidup dengan Allah, untuk dan meninggalkan larangan Allah SWT, kan? Itu bukan berlaku pada level yang murid-muridan, main-main, cuba-cubaan, dan juga tidak berlaku pada murid yang tidak mengerjakan hal paling sederhana seperti ibadah wajib. Mana orang baiat tapi tak nak solat, kan? Yang wajib tak nak buat, sunat nak zikir saja contoh dia, kan. Dan sunat. Yang orang yang baiat ni orang yang mula belajar untuk buat yang sunat. Zikir banyak, terutama zikir lah, nyambung hati, kan. Dan ibadat-ibadat itu dilakukan dengan ilmu. Bukan sekadar rukuk dan sujud dan buat sesuatu tanpa mengetahui hikmah. Maka ilmu itu penting. Termasuk zikir yang diamanahkan oleh gurunya, terutamanya istighfar, selawat, la ilaha illallah. Dan sumpah inti baiat tu kalau dipaksa, itu bukan tak jadi dari segi hukum, kan? Letak pisau kat sini, mu nak baiat dengan aku dah. Mursyid paksa pula, ngepeng pula, mai baiat, siapa tak, kan? Ugut pula kalau tak baiat. Ini bukan terpaksa. Terpaksa tak ada. Mesti rela. Iaitu merupakan kepasrahan dan keikhlasan. Orang tu ikhlas nak letak diri dia untuk nak Allah, kan? Dan bukan dipaksa untuk nak Allah. Itu tak jadi. Kata dalam kitab ni, guru saya, bukan guru saya, guru Syekh tu lah, yang kata tu pernah berkata bahawa baiat itu hanya berlaku untuk murid yang sudah jadi. Maksud dia apa? Sudah jadi. Murid yang telah mengetahui hakikat dari guru mursyid. Orang tu menyediakan ilmu sebelum baiat. Dia tahu inti baiat tu apa. Dia tahu adab dan akhlak, tapi tak tahu akan diajar oleh guru. Tapi sepatutnya kita nak buat satu perkara, kita menyediakan dulu, kan, ilmu. Kita kalau nak pergi interview, kita sedia dulu apa soalan-soalan yang bakal dijawab, kan. Apa benda tarikat ni, bukan pakai hentang kromo masuk, rambut tidak terurus, menyediakan baju yang bergosok, tidak, baju berkuk-kuk, pakai singlet pula lagi. Ini interview, kan. Si interview tengok gelak. Ini kau ni nak interview kan, nak pergi tengok konsert. Saya kan banyak interview pula engineer nak ambil dekat company, kan. Ada yang biasanya datang tie, kan, masuknya dengan salam hormatnya, kan, jaga. Ada yang geletar pun. Kan. Jadi bila kita nak, kita kena pendengar ilmu. Maknanya itu Syekh ni kata, guru saya pernah dah menyiapkan dirinya untuk
masuk dalam golongan nak berjalan kepada Allah. Murid yang telah mengetahui hakikat dari guru mursyid. Sebelum sampai ke sana tidak ada janji apa-apa. Dari sekian banyak murid, kata Syekh ni, hanya sedikit yang bisa memahami hakikat guru. Hakikat guru tu siapa? Yang macam saya sering kata, guru saya pernah cakap, kamu ketika datang belajar dengan aku, datanglah belajar dengan Allah. Kan? Jadi kalau kita tak faham, ngaku jadi Tuhan dah. Potih ni. Bukan itu maksud dia. Jadi kena faham lah. Kena tanya kalau tak faham kan. Kerana nafi-menafi, isbat-isbat tu untuk menafikan diri kamu ada sifat. Diri yang punya sifat tapi disifati oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang sentiasa memandang kepada ketuhanan dan qayyumiyah Allah SWT, ke takbir dan dalam takbir Allah Ta'ala, dalam tajalli Allah Ta'ala. Dari sekian banyak murid, hanya sedikit yang bisa memahami hakikat guru, dan sedikit itu pula yang dengan ikhlas menyatakan kesetiaan kepada guru secara zahir dan batin. Semalam kita ada baca Syekh Abdul Wahab Syarani punya kan, tentang guru. Nanti kita akan bicara tentang guru, karakter atau ciri-ciri guru mursyid dan karakter murid kan. Bila sebut baiat tu mesti ada murid dan guru kan. Kita akan baca sikitlah lepas pada ni, dalam tajuk baiat juga, siapa itu si salik kan, dan siapa itu si mursyid. Kalau kita nak cari mursyid tu, apa ciri-ciri dia kan. Macam Syekh Abdul Wahab Syarani pun sebut semalam, kita kalau nak cari pada zaman siapa yang dia sebut, saya pun tak ingat semalam, dia sebut tentang Syekh Junaid ke, kalau tak silap saya kan. Al-Baghdadi pernah sebut, zaman dia pun dah susah nak cari kan. Zaman sekarang Syekh Abdul Wahab Syarani kata lagi dah susah. Zaman Syekh Abdul Wahab Syarani pun, zaman dulu pun dah disebut susah nak cari yang kamil mukamil. Tapi Syekh Abdul Wahab Syarani kata sekurang-kurangnya mereka itu punya pengetahuan tentang tarikat dan tasawuf. Bukannya baiat, tapi bila ditanya tauhid orang tasawuf tu apa benda, tak tahu, mu cari sendiri lah. Aku tahu baiat kamu je, kamu nak tanya lebih-lebih mu cari sendiri. Itu baiat. Macam kata jadi bapa rohani pandai buat anak, tetapi mu makan mu cari sendiri lah kan. Aku buat mu je, yang lain mu cari sendiri. Cari minum, cari makan, cari kerja, mu jangan duk gantung kat aku. Tak boleh. Bapa rohani dia kena kan. Tajuk baru, baiat dan talqin zikir. Bila dalam tarikat, baiat itu mesti untuk melakukan zikir kan. Dan baiat kepada khalifah lain kan. Ada baiat. Siapa yang gini-gini talak 3, patutnya janganlah campur. Buatlah benda lain ni yang main mempertaruhkan keluarga kan. Bagi saya lah, macam tak apa kena lah kan. Buat carilah hak lain. Ini mempertaruhkan, memperjudikan anak. Kadang-kadang orang ada kilah kan, ada kilah, masing-masing ada nafsu kan. Ada yang akan langgar tadi seolah-olah meletakkan politik tu dan mempertaruhkan institusi keluarga dia. Talak 3 pula tu. Kalau talak 1 boleh tahan lagi kan. Itu kita tak payah komen buat tu. Itu baiat juga tu. Baiat kan. Baiat dan talqin zikir. Kalau dalam tarikat ni, baiat itu dikaitkan dengan talqin zikir, kerana baiat itu mengikat janji untuk berzikir, beristighfar dan berselawat kepada Nabi. Itu mengikat tu sebab janji. Kata Syekh ni, perlu dijelaskan terlebih dahulu secara ringkas tentang baiat dan talqin zikir. Benda itu sinonim, tak boleh dipisahkan. Sandaran dan juga rahsia yang tersimpan di sebalik amalan ini sudah tidak disangka bahawa amalan baiat dan talqin zikir yang diamalkan dalam tarekat ini adalah suatu perkara yang bid'ah yang dilarang. Maknanya itu tidak disangkal lah, bukan disangka, disangkal. Maknanya baiat ni kita akan beri bukti dengan hadis, dengan ayat Quran nanti, bahawa benda ni bukan dibuat-buat oleh orang tarikat, tetapi untuk mengukuhkan aku janji kan, aku janji. Baiat dalam tarikat bermaksud kesanggupan
dan kesetiaan murid di hadapan syekh. Syekh itu mursyid lah. Untuk mengamal segala amalan dan kebajikan yang diperintahkan. Maknanya murid itu baiat untuk mengamal yang diperintahkan oleh gurunya. Terutama dalam masa baiat itu adalah untuk beristighfar dan bertaubat. Maknanya kita kena mengaku kita salah kan. Kita ni banyak dosa, kita ni banyak hijab, kita ni banyak jalalullah yang Allah tutupi kita dalam kita nak pergi kepada Tuhan tadi. Maka tak cukup dengan istighfar, dengan taubat sekali. Maka dalam taubat istighfar tu apa lafaz dia? Astaghfirullahalazim kan. Ada sahabat tanya, kita dah bicara bab istighfar dulu panjang lebar. Bab istighfar kan, kandungan dia ditanya oleh sahabat apa ni lafaz istighfar. Rasulullah kata paling simple, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar. Kalau taubat, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Syarat-syarat taubat tu kena belajarlah kan. Mengakui kekilafan kita pernah lalai. Maka dalam kelalaian itu tidak melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah Ta'ala, malah dilarang kan. Maknanya baiat Aqabah tadilah untuk tidak melakukan maksiat kan, melakukan larangan Allah. Itu ada kandungan, maknanya ada sunnah. Tidak melakukanlah apa yang dilarang oleh Allah. Maknanya kita istighfar dan kita bertaubat. Bukan taubat main-main buat, lepas tu istighfar lagi buat, taubat lagi buat. Itu bukan taubat. Namanya taubat ni betul-betul duduk nak tinggalkan maksiat dengan memohon kepada Allah untuk tidak lagi ditajalikan perkara-perkara yang menghalang kan. Tapi Tuhan akan uji. Namun kita dah baiat, kita akan senonong pergi kat Tuhan juga. Ditolak oleh Allah untuk dihalang. Pergi juga kat Tuhan seperti seorang anak yang dihalau oleh ayahnya ketika melakukan kesalahan rumah. Orang lari rumah tu orang tak fikir panjang. Bapak marah, duduk kat luar dulu. Duduk kat luar. Malam ni kau jangan masuk kan. Untuk mengajar dia supaya dia, kalau yang budak-budak sekarang, bapak aku lari, pergi lagi rumah kawan tak balik 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun. Ada kan orang yang macam tu kan. Keluarga dalam sahabat ayah saya pun ada. Dia marah, dia beradah dia balik, dia lari. Puluh-puluh tahun tak balik. Bapak saya ni kawan baik dia, pergi cari keluarga dia, beritahu. Kan, sampai meninggal dia tak pergi. Kan. Dari bapak saya tolong sambungkan hubungan, cari kampung dia apa semua, hubungkan balik dengan anak dia kan. Dan dia memang marah. Kita kalau marah pun jangan sampai macam tu lah kan. Jangan putus marah kat mak. Itu orang yang tak tahu dosa pahala. Orang yang betul, anak yang betul, macam mana dia marah oleh ayah dan mak dia pun tetap dia itu anak. Dan dia tahu hak anak dan hak mak dan hak ayah. Maka duduk bersimpuh di depan pintu. Kan? Mudah-mudahan ayahku atau mak aku akan buka balik pintu itu. Dia tak akan lari. Dia tetap bersimpuh sampai mak akan buka lah. Ayah dah tidur, mak pergi buka. Ayah tahu pun buat tak tahu. Sebab itu memang karakter kan, karakter mak dan ayah punya jamal dan jalan. Jadi baiat itu dalam tarikat bermaksud kesanggupan dan kesetiaan murid di hadapan syekh untuk mengamal segala amalan dan kebajikan yang diperintahkan oleh guru dia. Manakala talqin pula, itu dalam Satariyah kan disuruh baca surah Al-Fah ayat 10 kan. Siapa yang dah baiat tu dia, tarikat Satariyah disuruh baca surah Al-Fah ayat 10. Tarikat lain tak suruh baca. Saya punya baiat banyak tarikat juga kan, bukan baiat tabaruk dia panggil. Tak ada pun satu yang suruh baca surah Al-Fah ayat 10. Tapi dalam Satariyah suruh baca ayat tu. Maka ayat itu mengikat bahawa ini adalah baiat. Ini adalah janji setia kepada Allah. Dalam ayat tu pun kata, ini bukan janji setia kepada guru, tapi kepada Allah. Barang siapa yang tidak menunaikan janjinya, maka
padahnya amatlah besar, Tuhan kata. Hatta dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti kita akan jumpa malam ni, mengatakan orang yang tidak menunaikan janji bai'ah itu akan mendapat balasan yang buruk dari Allah SWT. Kerana kepada Rasulullah, mereka bukan bai'ah kepada Rasulullah, mereka sesungguhnya bai'ah kepada Allah. Itu dalam Ibnu Katsir pun sebut tentang tafsir ayat surah Al-Fath ayat 10. Maka talqin pula bermaksud peringatan atau pengajaran syekh kepada muridnya. Ditalqinkan kan, baca istighfar, baca selawat, inti la ilaha illallah, nafi menafi, isbat mengisbat. Itu inti dia adalah tauhid. Murid mungkin tak faham lagi kan, kecuali dah biasa dengar, dah ikut mengikuti pengajian kan. Itu adalah talqin tauhid sufi. Tauhid sufi kalau belajar Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ibnu Athaillah, hujungnya jumpa kat situ, jumpa gitu juga pengertian dia. Dalam kitab-kitab tinggi mereka yang kamu dengar daripada saya, nafi menafi, isbat mengisbat kan, itu adalah fana tentang syuhud, tentang wahdatus zat, sifat, asma kan. Semua kandungan bai'ah tu. Kalau kamu bicara tentang itu, semuanya menghubung kepada situ. Kalau kita belajar tentang semuanya berhubung ke situ. Manakala talqin pula bermaksud peringatan dan pengajaran syekh kepada murid. Dia ajar, inilah kita dengan ilmu. Ni kan, maka orang yang bai'ah tu perlu berilmu. Sama juga orang bai'ah nak jadi nurse, nak jadi doktor kan. Kena ada ilmu lah. Dia kena hadir kursus, kemudian ada praktikal. Kalau kursus tu ilmu lah, majlis macam ni. Kalau praktikal tu zikir untuk bersih agar Tuhan bagi akhlak-akhlak tu. Sebab orang sufi kata kita tak punya akhlak. Kita diberi akhlak oleh Allah Ta'ala mengikut makam hati kita. Status makam hati tu yang status tajalli Allah Ta'ala tadi. Status semasa terjadi Allah Ta'ala itu makan hati kita. Tengoklah apa yang status yang Tuhan bagi kat kita. Banyak dapat zikir ke, ikhlas kan, dapat akhlak yang baik. Kita lah, bila tahu status tu, baikilah diri. Bila Tuhan tunjuk status tu untuk baiki diri. Kalau tak baik kan, kalau dah lebih baik, syukur banyak-banyak. Jangan duk puji diri pula, kerana itu pemberian Tuhan kepada mereka. Bai'ah pada hakikatnya ialah lambang bagi permulaan ikatan hubungan kerohanian di antara seorang murid dengan syekh. Itu kata bapa rohani tadi. Hubungan secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau bapa ayah mak kita jasmani kan, salah silah jasmani. Tetapi kalau syekh itu salah silah rohani. Bai'ah yang pada hakikat adalah lambang bagi permulaan ikatan hubungan kerohanian di antara murid dengan syekh. Hubungan ini berasaskan keazaman dan kemahuan yang kuat. Yang keazaman dan kemahuan yang kuat apa? Himmah. Maka bapa ni bimbinglah untuk nak Tuhan. Maka dia ajar cara nak Tuhan. Tauhidnya gini kan, mujahadahnya gini kan. Tapi anak rohani tu nak ikut tak nak ikut tu masing-masing punya hatilah kan. Dia tak boleh paksa. Maknanya kita suruh, kita beri nasihat dan sebagainya, itu murid yang punya kehendak yang kuat saja, keazaman dan kemauan yang kuat serta niat yang ikhlas daripada murid untuk dididik, dipimpin dan ditingkatkan kerohaniannya dalam perjalanan menuju kepada mengenal Allah dan mencapai tahap redha Allah. Di dalam tarikat ni tak ada cerita lain lah. Tak ada cerita nak tolong bagi duit saya nak baik. Dapat redha Tuhan. Dia inti dia. Tapi ada juga guru-guru hak pelik-pelik tu kan. Itu jangan disalahkan tarikat guru punya masalah. Sebab saya pun ramai juga orang hak ngadu. Sebab kita duduk syarah hikam tu macam-macam orang tanya kan. Guru saya gini,
kan gitu gini, kita kata tak apalah itu kan, kita malah nak komen lah guru dia kan. Tapi kalau dah lari daripada asas basic guru mursyid itu, dia dah something wrong lah kan. Dia bawa bukan untuk kepentingan keakuan diri guru, dia bawa semua kepada Allah. Sebab kita belajar tasawuf, dia kata itu bukan mengasingkan golongan. Maksudnya kau guru Satariyah, ini guru Nasyabandi, kau jangan campur. Itu something wrong. Sebab kita ni nak naik sampan menuju kepada Allah kan. Kalau guru Nasyabandi tak tarbiyah dia dengan ilmu, marilah. Kita bukan bawa payung Satariyah, walaupun kita tu peminat Satariyah, kita bawa payung Allah kan. Maka dia dah baiat, itu dah satu madrasah nak bawa kepada Tuhan. Bila dah ada baiat, tak ditabiah oleh guru, ilmu tak ada kan. Zikir dia buatlah, tapi ilmu tak ada. Jadi bahaya bagi murid. Bagi murid bahaya, bagi orang yang dah dapat maqamat tak bahaya dah kan. Sebab nak dapat maqamat tu kena ilmu dulu, kemudian mujahadah, kemudian kan beramal tanpa ilmu yang kukuh. Kadang-kadang Allah dah tunjuk jalan tapi tak faham. Dah 10 tahun dah Tuhan tunjuk. Tak faham nak tafsir kan. Bila patutnya dia pergi jumpa guru dia, tanyalah. Atau dia tanya guru dia pun tak tahu nak cerita. Nak cerita. Ada juga gitu kan. Jadi tapi benda-benda rohani itu sepatut cerita pada guru baiat dia. Dia tak boleh cerita orang lain. Sepatutnya gitu. Kalau ilmu tak apa, dia pergi tanya umum. Tapi kalau benda pengalaman maqamat rohaniah dia ceritalah kat guru. Untuk dipimpin dan ditingkatkan kerohaniannya dalam perjalanan menuju kepada mengenal Allah dan mencapai redanya. Reda kan, kita tafsir ayat. InsyaAllah ada esok. Saya pun lupa nak apa, iklan lagi yang tadabbur esok ya. Kan mencapai redha Allah, makam dia lebih tinggi. Redha Allah tu makam lebih tinggi. Berapa banyak ayat Allah sebut mencapai redha Allah tu kebahagiaan yang paling tinggi. Tapi ada juga orang kata dapat pahala kan, ada juga, itu sebagai ujian. Tapi Tuhan beritahu dalam ayat Quran, redha Allah tu yang lebih tinggi. Redha Allah. Berapa banyak ayat yang Tuhan kata carilah redha. Orang yang mencari redha Allah kan. Maka itu yang ditonjolkan. Kita amal sesuatu untuk redha Allah, bukan sesuatu yang lain daripada tujuan itu. Maka manakala Syekh pula menerima dengan penuh keikhlasan terhadap kemahuan dan keazaman serta keikhlasan murid tersebut. Kau nak dididik, dia terimalah. Tapi tak semua murid punya kesungguhan kan. Dalam banyak-banyak tu ada yang mensyarah kat universiti kan, ngajar orang yang nak jadi civil engineer. Kita tengok dalam kelas tu, bila kita periksa kan, kita boleh tahu kan kesungguhan murid. Ada beza. Padahal semua calon yang masuk untuk jadi engineer tu semua layak kan. Nak cari civil engineer mestilah semuanya SPM ataupun matriculation yang tinggi punya makam. Semua pandai lah, bicara ni semua pandai. Tapi dalam pandai tu ada hak malah, ada hak rajin, ada hak tidak terlalu pandai tetapi rajin kuat, rajin berusaha. Ini bila kita buat soalan perlu membezakan. Kita diajar untuk membezakan orang yang berusaha lebih, yang berusaha kurang, sederhana, dan yang langsung tak punya usaha. Dan orang yang tak punya usaha ni, soalan itu kita tak boleh lepas engineer yang buat bangunan 20 tingkat nanti runtuh tanpa ilmu yang sempurna. Jadi orang yang tak punya usaha, dia pandai, semua masuk universiti pandai, betul tak? Tapi kita diajar untuk menyediakan soalan bagi menggagalkan orang yang malas. Ada yang malas, pergi masuk kelas, tidur, balik tak study, padahal dia pandai. Ada kawan saya macam tu, dia minat politik, tulis buku. Saya tak nak sebut, nanti kamu kenal. Sebab dia penulis politik. Dia nak periksa, dia cari saya. Kawan saya lah, orang Kedah. Dia, kamu spot soalan ke apa?
Saya pun bagi soalan sport saya kan. Biasa saya kalau dekat nak biasa saya ambil soalan-soalan tahun-tahun lepas kan. Tahun-tahun yang 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Kat universiti kan ada soalan kan. Jadi kita tengok lebih kurang je dia pusing kanan, pusing kiri, angle dia sikit-sikit lagi je, konsep sama je. Jadi kita buat jawab soalan tu, sediakan jawapan. Bila nak pergi malah nak baca nota dah, baca waktu je. Biasanya sport saya tu kena lah. Jadi saya bagi yang itu je kat dia. Daripada tahun 1 lulus, tahun 2 lulus, tahun 3 lulus, sampai tahun 4 lulus. Nak tahun 5, dia dibuang oleh dekan kerana penikmatan politik PAS yang kuat. Buang. Padahal bukan kerana gagal. Dan saya nak cerita apa? Nak cerita bahawa ada orang yang pandai tetapi malas kan. Dia tak minat, dia minat politik. Dia penulis politik PAS yang kuat lah. Kalau kamu terfikirlah siapa dia. Kalau orang PAS kuat mesti dia tulis buku tu kutuk lah. Tak apalah, itu kerja dia lah kan. Itu takdir bagi dia, kerja dia. Cuma kita nak beritahu bahawa dalam nak Tuhan ni kan, Allah lebih keras lagi kan menapis. Jadi pensyarah dulu saya perlu tapis supaya yang tak layak jadi engineer dibuang. Tahun 1 dibuang, tahun 2 dibuang, tahun 3 dibuang. Kalau semua kerja kuat pasti lulus semua. Sebabnya yang masuk tu semua pandai. Bukan yang corok-corok nak kata. Sebab tu bila saya ngajar degree dulu, saya tak ada hadapi masalah disiplin sangat. Tapi saya ngajar diploma, aduh, tiap-tiap semester mesti ada kena baling kat saya. Saya serik juga dulu. Kalau kita konsep tarbiyah kan, kalau tak punya akhlak, kena. Tapi saya buat sekali, sampai hujung semester baik. Dia tak akan buat sesuatu dalam kelas saya. Saya buat betul lah. Saya remind dulu. Kadang-kadang budak-budak ni, lancik ni cakap je kan. Tapi kena sekali, satu semester tu baik sampai ke hujung. Biasa diploma mesti kena. Apa ni dia panggil, pemikiran tak seperti degree kan. Degree ni, saya tak pernah hadapi satu masalah pun dengan pelajar degree. Maknanya semua bagus, semua punya akhlak yang menghormati, semua ada pada mereka karakter. Tapi ada yang tak kuat himmah, berhenti atau gagal. Dalam masa saya masuk dulu 178 orang kata silap. Yang grade separuh je. Sampai ke hujung separuh je. Separuh. Ada yang ulang tahun kan, ulang tahun sampai 2 kali. Ada yang gagal pergi ke universiti lain belajar yang lain. Kan? Dia tak sanggup engineering, dia tak minat. Tak mampu. Jadi yang betul-betul belajar walaupun kita tengok dia lemah, tapi dia kuat untuk nak lulus sampai akhir. Jadi manakala Syekh pula menerima dengan penuh keikhlasan terhadap kemahuan, keazaman dan keikhlasan murid tadi. Sebab itu dalam hal ini pun tak ramai yang akan berjaya. Tapi kurang-kurangnya kalau dihitung pahala banyaklah kan. Maknanya benda yang kita naik kapal untuk pergi kepada Allah sebelum mati kita, agar kita ni diterima oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang diredai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Kesungguhan dan keikhlasan murid itu melahirkan ikatan janji setia, kata Syekh ni. Janji setia. Setia tak dengan janji? Seperti kita qalu bala kan, duduk kat dunia ni, setia tak dengan Allah? Pergi haji, pergi umrah banyak kali, bai'ah bismillah ya Allahu akbar kan, di hadapan Hajarul Aswad, Hajarul Aswad, setia tak dengan janji dia? Atau dia sendiri tak tahu bahawa dia sedang berjanji balik kepada Allah? Sebab tu kena pergi haji, nak pergi umrah ni, belajarlah kan. Kecuali kamu memang banyak duit, tiap-tiap tahun boleh pergi, tak apa, tahun depan aku belajar, tahun ni aku nak pergi dulu. Tapi ada orang yang tak mampu kan, nak pergi seumur hidup sekali je dia mampu. Maka mempersiapkan dengan ilmu yang betul-betul agar kita tidak rugi. Maka oleh kerana itu terdapat dua mana tadi? Kesungguhan dan keikhlasan murid itu melahirkan ikatan janji setia.
maka syekh berjanji untuk memimpin. Dia akan cuba pimpin. Manakala murid pula berjanji untuk mematuhi. Kan? Macam belajar engineering lah. Saya dulu pensyarah ajar kan. Kita ngaji, dia kena masuklah kelas kita. Betul tak? Ada yang tuan sekali-sekala tak apalah. Tapi kalau kat universiti masa tu pun, kalau melebihi berapa 25% tak hadir kuliah, boleh di halang untuk menduduki perpesaan. Kan? Itu dunia lah. Apa maksud dia tu? Maknanya kalau ilmu pun dia tak minat kan, maka macam mana nak mencapai tahap Tuhan nak iktiraf? Guru tak apalah kalau tak iktiraf pun, tapi kalau Tuhan nak iktiraf atas kesungguhan, itu kata murid perlu pula berjanji untuk mematuhinya. Oleh itu terdapat dua perkara penting yang menjadi asas dalam baiat. Dua perkara penting yang menjadi asas dalam baiat, iaitu kemahuan murid untuk dipimpin. Ini yang susah. Ada orang, siapa guru nak pimpin aku? Kan? Ini hijab yang banyak. Kita ni susah nak menyerah diri untuk dipimpin oleh orang, ditegur oleh orang. Kan? Keakuan diri kita tebal, hijab. Kalau orang tegur kita, ada amarah, ada rasa tinggi diri, tak boleh nak tegur. Orang yang kuat, orang yang boleh ditegur oleh orang. Walaupun seorang budak, kan? Walaupun seorang yang gila, walaupun seorang yang pangkatnya rendah, tapi kalau dia menyatakan kebenaran, ikutlah. Sebab Imam Ghazali kata, sombong itu bermaksud apabila diseru kepada kebaikan, dia tidak nak ikut. Itu sombong. Diberi tunjuk yang hak, tapi dia tak nak ikut. Itu kesombongan. Sombong yang menolak kebenaran walaupun dinyatakan kebenaran. Sebab apa? Sebab takkan aku ustaz, takkan kau nak tegur aku. Ini perkara manusia. Tapi orang dalam sufi ni, dia kena boleh duduk dengan teguran, boleh merendah diri, tawaduk. Susah kita nak buat macam tu. Sebab nafsu kita tolak kan. Aku dah senior, dah umur 40, 50. Siapa nak tegur-tegur kan? Ini susah. Diri ni kalau orang boleh tunduk, dalam tarikat dia boleh berjaya. Kalau tak boleh nak duduk di bawah tarbiyah orang, nak tunjuk ajar orang, teguran orang, orang macam ni, keakuan tinggi, dia tinggi, susah untuk dia berjaya dalam tarikat. Dua perkara yang paling penting menjadi asas dalam baiat adalah kemahuan murid untuk dipimpin dan kesanggupan syekh untuk memimpin. Kalau kita baca Syarul Haq Syarani dulu, ada syekh yang dah tengok murid pun kasyaf, engkau tak akan berjaya di tangan aku kan. Engkau pergi kepada syekh yang lain. Itu yang dah boleh. Kasyaf ni beza kan, maka ada syekh yang dah tengok, yang ditunjukkan yang ke depan. Macam Nabi Khidir kan, ditunjuk ke depan, suruh bunuh budak pula. Itu hikmah dah. Sekalipun baiat pada zahirnya adalah janji setia, sekalipun yang dibuat oleh murid terhadap syekh, namun pada hakikatnya adalah janji setia terhadap Allah. Ni yang saya bagi kat kamu tu tak update, saya tak sempat nak photostate yang update. Tapi ada yang update ni, nanti saya akan photostate kemudian. Namun pada hakikatnya adalah janji setia terhadap Allah. Ini diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Fah ayat 10 tu. Sesungguhnya orang yang berbaiat dengan engkau wahai Muhammad, mereka itu sebenarnya berbaiat dengan Allah. Surah Al-Fah ayat 10 yang Satariyah kena baca kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah hayadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullah alaihullah hafatha yu'tihi ajran azima. Yang bermaksud bahawa orang-orang yang berjanji setia, yang ini berbaiat kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia, yang ini berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ketika dia pegang. Dan baiat tu ada cara, banyak cara. Ada yang pegang, kalau ramai pegang serban kan,
ramai-ramai pegang serban, syekh pegang satu. Kalau sikit berjabat salam kepada syekh. Kalau wanita berlapik ataupun duduk dalam air. Ada kalau ramai wanita kan, ambil bekas air semua masa-masa letak air, syekh tu letak. Itu ada dalam riwayat Rasulullah dengan kaum wanita, kaum apa ni, dengan zaman beliau kan, untuk baiat janji setia kepada Rasulullah. Baiat banyak dalam zaman Rasulullah, bukan sekali. Baiat Aqabah, baiat Ridwan di Hudaybiyah, baiat perang Badar, baiat setiap perang, perang Uhud dan sebagainya. Baiat pelantikan khalifah kan, dan sebagainya. Dalam ayat ni, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, barang siapa melanggar janji Allah sebut, maka sesungguhnya dia melanggar janji melanggar atas janji sendiri. Dia langgar janji pada Allah, dia langgar janji dia. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Maknanya rahmat Tuhan tu besar, perhatian Tuhan tu besar. Jadi dalam satu ayat kena baca ayat ni. Bila baca, maknanya kamu sudah berjanji kepada Allah. Jadi jangan main-main dengan janji. Kalau tidak, janganlah janji dulu kan. Ikutlah dulu. Boleh ikut ke tak, boleh buat ke tak, kuat ke tak kan. Ukur baju sendiri. Sebab bila janji ni Tuhan tuntut tau. Jangan main dengan Tuhan. Kamu duduk kat dunia ini, lahir lepas akhir balik ni, boleh duduk sampai lepas akhir balik, maknanya qalu bala, itu Allah ikat. Mana nak lari? Orang kafir tu diseksa di neraka kerana itu. Kerana dah diikat dengan janji. Tapi kalau dia mati sebelum akhir balik, dia Islam kan? Oh, dia maknanya dia kalau dalam kitab kata setiap masa tu Allah akan tanya kepada roh, alastu bi rabbikum. Roh menjawab, qalu bala, aku rasa boleh ni, boleh. Boleh dia katanya. Daripada kecil, ubur-ubur, lembek sampai kerah, sampai akhir balik, qalu bala. Kita ni dah janggut. Kamu dah melepasi akhir balik ni, maknanya confirm dah kamu janji sempurna. Bila kamu mati baru ingat janji. Ini terhijab kan. Maknanya jangan main-main dengan janji kepada Allah SWT. Tak baiat balik pun sebenarnya dah roh dah baiat. Tak boleh nak lari juga. Sebab tu setengah ulama kata, orang yang tak berbaiat ni, takut-takut dia mati tu dalam jahiliah. Itu banyak ulama sebut. Nanti kita akan masuk kepada bab kupasan. Baiat kepada, tak semestinya baiat dengan tarikat kan. Baiat untuk duduk dalam jemaah Islam kan, untuk taat kepada Allah. Ni. Baiat untuk taat kepada Allah. Apa ni? Untuk kita, padahal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. La ilaha illallah kan, Muhammadur Rasulullah. Syahadah Allah, syahadah Rasul, baiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak nampak itu baiat? Kalau orang sufi kata itu baiat lah. La ilaha illallah, nak menjadikan Tuhan sebagai tujuan. Muhammadur Rasulullah, caranya ikut Rasul Nabi kan. Ni syahadah tetapi tak nak ikut Nabi. Gagal syahadah. Dia ada rukun syahadah tau. Rukun syahadah Rasul Allah dan rukun syahadah Rasul. Kita dulu dah bicara masa syahadah dulu kan. Rukun-rukun dia apa? Bukan main boleh sebut saja, sebab tertegaknya rukun itu untuk mensahihkan syahadah itu benar dan dipandang oleh Allah Ta'ala. Kita mensyahadah saja tapi tak punya hati yang tahu tentang makna syahadah. Yang bersyahadah. Kan pernah tengok dalam YouTube kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kan, tapi dia tak diuji kan. Kita ni baca Fatihah, baca syahadah, tiap-tiap hari bersyahadah. Tak syahadah mana, itu rukun solat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tiap-tiap kali solat tu kena sebut. Takkan sebut saja kan. Itu baiat kepada Allah. Allah dengar dalam solat. Maka
dia akan memberinya pahala yang besar bagi yang menaik. Kita tengok tafsir Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu yang kamu tak ada lah. Saya tambah sikit mengenai tafsir surah Al-Fah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syekh Abdul Qadir Jalani. Sesungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Rasul yang paling sempurna. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani ni menamakan Rasulullah SAW itu sebagai Al-Insanul Kamil. Al-Insan Kamil, insan yang dikamilkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya untuk menunjukkan tentang mengenal akan Allah Ta'ala. Mengenal Rasulullah dan sifat-sifatnya akan mengenal Allah. Kerana Rasulullah itu adalah himpunan surah Rahmaniyah yang Allah himpunkan daripada Asma' Al-Jami'. Maha menghimpunnya Allah untuk dihimpunkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka semua pada sisi Rasulullah itu adalah sifat jamalullah. Itulah akhlak Allah SWT. Jadi, maka Syekh Abdul Qadir Jalani kata, wahai Rasul yang paling sempurna. Ini al-insan kamil lah. Yang sempurna itu insan kamil. Serta memilih untuk mengikutimu. Serta memilih untuk mengikutimu. Allah pilih kita untuk jadi umat Nabi Muhammad. Allah tak pilih kita untuk jadi umat Nabi Musa dan Nabi Isa. Kerana umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pilih kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Bertahap Habibullah. Nabi lain Khalilullah kan. Nabi Ibrahim. Khalilullah yang bertauhid tinggi. Kalamullah. Berbicara dengan Allah. Kan. Nabi Ruhul Kudus. Yang suci, bersih daripada nafsu. Kan? Tapi Nabi Muhammad Habibullah, satu-satu Nabi yang Allah iktiraf sebagai kekasih aku. Tahap dia Habibullah, kekasih Allah. Serta memilih untuk mengikutimu. Orang yang dipilih untuk kita syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka syahadah itu mengikat kita dengan tanggungjawab. Taklif. Taklif ni maknanya ketanggungjawab sebagai hamba Allah yang duduk di muka bumi ni untuk bertauhid kepada Allah dan mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, serta mengambil hidayah. Maknanya mengambil kerohanian. Hidayah ni kerohanian daripada Rasulullah SAW. Bukan kasar mengamalkan syariat tanpa punya zauki rohani tentang apa yang diamalkan. Itu ambil hidayah dan bimbingan daripada Allah, tarbiyah. Tarbiyah daripada kerohanian, bukan sekadar syariatnya. Sebagai petunjuk mereka untuk dapat bimbingan dari petunjuk cahaya Allah Ta'ala. Innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Allah kata. Ketika mereka berjanji setia baiat kepada Rasulullah, Allah kata dalam ayat, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Maka Rasulullah itu sebagai wasilah mazhar Allah, suratul haq. Kalau kita faham tentang dalam sufi kan, semua ni la mawjud illallah. Semuanya adalah ciptaan Tuhan yang dipancarkan dari asma' dan sifat Allah. Maka setiap mazhar Allah itu bukan selainnya Allah. Dia bukan zat Tuhan, tapi tajalli asma' dan sifat Allah. Maka di belakangnya, batinnya adalah Allah SWT. Semua ciptaan, batinnya adalah Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita ni kesan kan, kesan manusia, batin kita adalah perbuatan Allah, afa'alullah. Batin kepada kita adalah asma' Allah. Batin kepada asma' Allah adalah sifatullah. Batin kepada sifatullah adalah zatullah. Bagi penyataan wujudullah, wujud Allah. Maka dia bentangkan sifat-sifat kan. Itu wujud tu dimakan ahadiyah Allah Ta'ala. Satu-satunya sifat nafsiyah yang menceritakan tentang sifat zat. Itu adalah sifat wujud. Maka kita setiap saat tu perlu melihat hakikat. Itu maksud hakikat tadi. Kebatinan dalam setiap ciptaan. Nabi SAW sebagai Muhammad bin Abdullah, dia berhenti kat situ lah. Tapi kalau orang melihat Muhammad itu adalah Muhammad, bukan sekadar Muhammad bin Abdullah, tetapi Muhammad Nurullah. Hakikat Muhammad adalah cahaya dari pancaran sifat. Nur kan sifat-sifat kan. An-Nur, Allah punya asma An-Nur. Maka semua sifat-sifat itu kerangka asas dia nur. Kategori zatiah Allah Ta'ala.
Maka ketika dibentangkan Razak perlu ada yang bersama dengan Nur. Ya? Cahaya. Dibentangkan Al-Mu'min, kan? Keimanan. Dengan cahaya, Nur. Dengan ada sifat Nur. Maka itu kerangka zatiah Allah Ta'ala. Seperti kita kata Al-Haq, Hayyum, Qayyum, Qahar, Wahid, Ahad, Samad, An-Nur, Ya Qudusan. Itu antara asma' zatiah. Paling besar Allah lah. Maknanya setiap sesuatu yang dipancang mesti ada kerangka asas sifat zatiah Allah Ta'ala, kategori zat. Mana ketika dibentangkan Ya Latif, Latif, lembut, kan? Razak, yang lain semua sifat-sifat itu kerangka asas tadi. Nur, Qudus, Al-Haq, Hayyum, Qayyum, Wahid, Ahad, Samad. Kan? Kalau sifat tadi kita kata wujud, kan? Kalau bab sifat pula wujud, ilmu, hidup, ilmu, kudrat, iradah, kudrat, kan? Tiap sifat tu mesti yang ini duduk menjadi payung kepada sifat-sifat yang lain. Mengambil hidayah dan bimbinganmu sebagai petunjuk mereka. Innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, Allah kata. Yang telah menjadikan engkau sebagai khalifah atas mereka. Ketua lah khalifah. Dan dalam diri kita khalifah adalah roh. Untuk membimbing jasad yang gelap dari ketuhanan. Agar dibawa kepada petunjuk mustaqim. Jalan yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. Serta menjadikanmu sebagai wakil dari zatnya. Allah untuk mengenalkan akan Allah dan menjadi seperti Allah. Bukan seperti zat, tapi akhlak. Allah bagi Al-Quran, diutus Nabi untuk kita ni dapat berakhlak seperti akhlak Allah. Itu tujuan agama diutus, akhlak lah. Kan? Nabi diutus, akhlak. Menjadi akhlak seperti Allah. Sabar, redha, ikhlas, taat. Kan? Tidak suka kepada perkara yang lara, tidak suka perkara yang lalai, tak suka perkara yang tetapi suka perkara-perkara yang al-haq, menunjukkan kebenaran. Majlis ilmu disukai, zikir disukai, buat kebajikan, muhsinin, taqwa disukai, kan? Orang yang muqarrabin, yang taqarrub dengan Tuhan. Itu antara sifat-sifat Tuhan yang Tuhan suka. Sebab itu dia suruh jadi pakai akhlak aku. Kita syahadah tapi tak nak pakai akhlak Tuhan. Mana tadi? Serta menjadimu sebagai wakil dari zatnya pada apa yang ada di antara mereka. Semua yang dibagi itu ada halangan dibuat, tapi ruh tadilah yang diutus untuk menunjuk, memberi cahaya. Jalan mustaqim. Yang jalan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wakil zat. Sehingga mereka tidak boleh mengingkari perjanjian dan baiat yang telah mereka buat denganmu. Ruh tak boleh mungkir janji dengan perjanjian yang telah dibuat dengan Allah. Kita baiat kepada Rasul, baiat syahadah kan? Muhammadar Rasulullah. Baiat kepada Rasul, syahadah Rasul. Nak cuba ikut akhlak Nabi secara mematuhi segala perintah larangan Nabi. Sebab jadi mentaati Nabi, mentaati Allah. Itu Nabi yang cakap. Allah pun cakap demikian juga. Kita akan tengok bawah tu. Sehingga mereka tidak boleh mengingkari perjanjian dan baiat yang telah mereka buat denganmu. Allah kata. Lagi pula Syekh Abdul Qadir Jalani kata. Lagi pula bagaimana mungkin mereka akan mengingkari perjanjian itu, kata Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Padahal yadullah, tangan Allah. Yang ini tangan Allah itu maknanya genggaman kuasa Allah, kan? Yang menggenggam kamu itu kudratullah. Mana kamu nak lagi? Yang Allah kata hati manusia itu di antara dua jari Allah. Dia berbolak-balik, kan, mengikut hati kamu. Ya, hati kamu dengan Allah macam mana? Rasa nak jauh dengan Tuhan, Tuhan pusing. Jalalullah, ya, buat benda-benda jahat. Kata nak dekat dengan Allah, pusing. Jamalullah. Hari ni nak buat jahat. Jalalullah. Pusing. Berbolak-balik, kan. Tangan Allah ditakwil genggaman kuasanya yang unggul. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Kudratullah, lambang.
fauqa aidihim faman nakasa, di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya. Siapa yang langgar janji dan melanggar baiat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, serta perjanjian dengan Rasulullah. Fa innama yanqusu alai nafsih, maka sesungguhnya dia melanggar atas dirinya sendiri. Maksudnya petaka kata Syekh Abdul Qadir Jalani, akibat pelanggaran itu tidak akan mengenai siapa pun selain dirinya sendiri. Sebab tu bab yang baiat ni benda yang serius, kan, bukan main-main. Waman aufa, waman aufa, dan barang siapa menepati, siapa yang ikut seperti yang dia janjikan kepada Allah, apa yang kamu janji Allah tuntut, kan, setiap hari mana, sebab kamu janji. Macam orang nazar lah, tak janji okey je, bila janji kena buat, kan. Bila janji kena buat. Macam orang nak akad nikah, kan, baiat, aku terima nikahnya dah baiat. Siapa suruh janji? Bila baiat, dua-dua pihak kena ikat baiat tadi. Siapa melanggar, dosa. Maka jatuh hak suami pada isteri, hak isteri pada suami, kan. Baiat untuk mentaati sebagaimana yang Allah kehendaki. Tapi orang yang tak kuat, kan, mesti nak halangan atau musibah itu adalah ujian untuk kesempurnaan. Diberi ketah ujian lagi tak nak periksa. Tak faham maksud dia? Tuhan bagi ujian, kan, untuk lulus, naik mahkamah, kan. Yang Allah kata, berilah berita yang gembira kepada orang yang bersabar. Maknanya nak bagi sabar, tentu dia uji dengan perkara tak sabar. Bila diuji dengan perkara tak sabar, minta cerai, kan. Itu gagal lah. Padahal perkahwinan itu telah ditentukan di Lauhul Mahfuz, yang asabita. Tapi Allah itu Maha Adil, kan. Ada benda-benda yang dah tak mampu untuk dibuat, ada jalan keluar lah Tuhan tunjuk. Tapi itu jalan terakhir lah, jangan jalan awal. Tengok orang yang tak sabar, dia tengok kat traffic light, dia tengok merah, dia masuk jalan kiri kan. Masya Allah. Tengok orang tak sabar. Kan sering, kan, kita duduk traffic light, dia tak mau, dia tak ada sabar, dia dia pusing kat kiri, pusing nak pergi jalan lain yang boleh potong, kan. Itu orang tak sabar, kan. Ada orang tak sabar, dia duduk jalan ni berdebung. Kan. Itu kita orang bawa kereta tu, kan, tak lama lah. Saya dulu pernah cakap kat kawan saya masa universiti tu, kan. Ada kawan saya dua orang yang suka buat gitu. Dia bawa motor, kita naik duk ngocak belakang. Saya naik motor juga tapi tak bawa lagu tu, kan. Dia dia cari selok, dia tak break tau. Lepas tu saya pernah cakap lah kat dia, mu kalau bawa motor lagu ni, aku kata tak lama. Tapi mungkin, kan, tak lama lah dia tak sempat gerak. Seorang tak sempat gerak, seorang lagi gerak baru kerja setahun ke 2 tahun. Dua-dua accident dengan motor. Kan. Memang alah, kita hebat macam mana pun Allah hebat, kan. Jadi bom kena, meninggal. Seorang tak tempat gerak lah, seorang gerak. Tapi masa dia kerja 2 tahun tu, dengan berita masuk surat khabar, berita dia accident, meninggal. Kita pun menyesal lah untuk sebut. Kita menyesal, ini kan mulut aku ke memang bukan kot. Kita duduk bukan kot. Tapi bahaya juga main sebut-sebut ni, kan. Kita cakap macam tu dia gelak. Dia suka buat kita takut lah. Kita duduk belakang ni, iman. Sebab dia bawa tu menakutkan. Tapi memang dia profesional lah. Profesional bukan hebat-hebat, kan, kena juga, kan. Kalau pom, kan. Jangan Allah dan kuasa, maka sesungguhnya dia melanggar dirinya sendiri.
maka sesungguhnya dia melanggar atas dirinya sendiri. Maksudnya petaka akibat pelanggaran itu tidak akan mengenai sesiapa pun selain dirinya sendiri. Waman aufa, dan barang siapa menepati dan menjaga bima ahada alaihullah, janjinya kepada Allah, iaitu perjanjian mereka dengan Rasulullah, maka yang mana Allah telah menunjukkan beliau sebagai khalifah mereka, dan dari sisinya fasa yu'tihi, maka dia akan memberinya balasan atas penepatan janji itu. Orang yang janji dengan Tuhan, Tuhan pandang. Bila buat, Tuhan akan bagi lebih besar dari perhatian sebelum berjanji. Seperti orang kahwin dengan orang tak kahwin dengan orang kahwin kan. Kahwin kan kalau solat satu aja bagi kan, atau 10 darajat. Tapi kalau kahwin dengan solat yang sama tapi dapat 27 darajat orang kahwin. Sebab apa? Sebab baiat. Balasan atas penepatan janji itu ajaran azima, pahala yang besar. Allah akan pandang dan beri rahmat yang lebih besar. Tapi kalau tak tunai janji, kan, akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Iaitu keuntungan berupa kemuliaan perjumpaan dengan Allah dan tahqiq dari hadratnya. Maknanya Allah jazbah, tarik. Maka orang yang baiat nak pergi jadi dihalang tu, maka yang lebih besar. Kita terus pergi senyonyong, tak tahu malu dengan Allah kan. Kita dah lalai tapi tetap berjalan kepada Allah. Jatuh ditolak, naik bangun, berjalan lagi, ditolak lagi, berjalan lagi, ditolak lagi, berjalan lagi. Hujungnya akan mendapat kebahagiaan. Maka tauhid. Kita tengok tafsir Ibn Katsir pula dalam bab ayat ini. Ibn Katsir menafsirkan ayat ini. Kata ayat surah Al-Fah ayat 10 itu. Kemudian Allah Ta'ala SWT berfirman kepada Rasulnya dalam rangka memulia dan menghormati serta mengagungkannya. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Bahawa sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Surah Al-Fah ayat 10. Orang yang ayat ni turun, asbabun nuzul dia adalah bai'at Ridwan, Ar-Ridwan, iaitu bai'at ketika perjanjian Hudaybiyah kan, ketika umat Islam dan Nabi dihalang untuk memasuki kota Mekah bagi menunaikan ibadat haji kan, tertangguh. Namun diutus Saidina Uthman untuk negotiation. Ya, dapat berita ditangkap oleh kaum Quraisy, dihalang ditangkap. Dapat berita ditangkap, maka sahabat dan Rasulullah macam kan, naik angin lah. Ini nak perang ke apa kan. Jadi tapi Rasulullah sabarkan kepada sahabat kan. Maka dia minta, aku janji. Bagaimana? So, sahabat sepakat untuk tangguh mati sampai ke sudah kan. Perang sampai sudah. Kalau dia tak dia bunuh Saidina Uthman, kita perang. Tapi kan hujungnya kan dihalang untuk melakukan ibadat haji kan. Kemudian sahabat minta pergi aja, tapi Rasulullah tu dengan akhlak dia untuk menerima perjanjian Hudaybiyah tadi. Itu berlaku di bawah pohon sajarah, bawah pohon. Di satu pohon. Semakna dengan yang disebut dengan ayat yang lain melalui firman-Nya surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya telah mentaati Allah. Mana ulama kan, guru-guru kita. Sebab itu baiat tu, guru tu sebagai wakil, perantara, wasilah saja. Barang siapa mentaati gurunya seperti dia mentaati Allah. Tapi gurunya ajak ke mana? Ke Allah ke diri dia? Itu satu hal lain lagi kan. Jadi sebab tu kita kena tengok guru juga. Ada guru yang benar ke tak benar. Adapun firman Allah Ta'ala surah Al-Fah ayat 10 yang kita tengah baca ni, yadullahi fawqa aidihim, kata Ibn Katsir, tangan Allah di atas tangan mereka. Yang ini kata Ibn Katsir, dia selalu hadir bersama mereka, mendengar perkataan mereka, melihat tempat mereka, mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati mereka, dan juga apa yang mereka nyatakan. Sebenarnya dialah yang dibaiat. Dialah yang dibaiat. Maksudnya Allah lah. Allah hadir bersama mereka. Allah mendengar perkataan mereka. Macam mana tak dengar? Sami' kan? Daripada sifat kalam Allah.
basar, melihat mereka, mengetahui ilmu, apa yang tersimpan dalam hati mereka, dan juga apa yang mereka nyatakan. Semuanya adalah tajlil Allah. Macam mana Allah tak tahu? Sebenarnya dialah yang dibaiat, kata Ibnu Katsir. Dia tu siapa? Allah, bukan Rasul. Sedangkan Rasulullah SAW hanyalah sebagai perantaranya. Nya tu Allah, perantara Allah sahaja, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Sambung lagi, Ibnu Abu Hatim, kata Ibnu Katsir, mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Mughirah, dan seterusnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda berkenaan dengan al-hajar, ajarul aswad maksud dia. Dalam hadis ni, demi Allah, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, sabda Rasul, demi Allah, sesungguhnya Allah SWT akan membangkitkannya kelak di akhir kiamat dalam keadaan mempunyai dua mata yang dapat melihat dan lisan yang dapat bicara. Ini hajarul aswad tadi. Lalu ia membela orang yang pernah menyentuhnya dengan benar. Kita cium kan? Siapa cubalah pergi sana, cium. Saya pernah dapat lah. Menyentuh hajarul aswad dengan benar. Maka barang siapa menyentuhnya, berarti ia telah berjanji setia kepada Allah. Kata Nabi. Barang siapa menyentuhnya, berjanji setia kepada Allah. Kita kalau tak boleh menyentuh hajarul aswad, bermula dengan beristilam, Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah 3 kali kan. Itu seperti mencium hajarul aswad. Maksudnya adalah kalau membaharui janji. Kalau Sufi kata itu membaharui janji, qalu bala, untuk jadi manusia yang segala larangan Allah dan mengejar segala perintah Allah. Maka beristilam tu bukan saja-saja ikut orang beristilam, kita istilam tapi tak tahu apa kan. Dia mesti haji kan. Jadi kalau nak pergi haji atau umrah, belajarlah dulu. Ada kitab Futuhat Makkiyah, Syekh Ibnu Arabi mensyarahkan 5 rukun Islam, syahadah daripada syahadah. Saya tengah minta yang buat taksir jalani itu untuk translate bagi saya. Dia dah siap taharah, dia hampir siap solat, puasa separuh baru ni kan. Tak habis separuh, nanti dia akan sambung balik haji kemudian dengan zakat dan ibadat haji dan zakat dan sebagainya lah. Jadi di situ Ibnu Arabi detail dalam Futuhat Makkiyah tu mensyarahkan tentang makna-makna hakikat timbul di sebalik syariat. Mana tadi? Demi Allah, sesungguhnya Allah SWT akan membangkitnya kelak di hari kiamat dalam keadaan mempunyai 2 mata kepada hajarul aswad yang dapat melihat dan lisan berbicara. Lalu ia akan membela orang yang pernah menyentuhnya dengan benar. Maka barang siapa yang menyentuhnya, berarti ia telah berjanji setia kepada Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman-Nya dalam surah Al-Fah ayat 10 ni, bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya orang yang pergi hajarul aswad tu pun juga baiat. Nak kata gitu dalam hadis, mengikut hadis ni kan. Kerana itu maka disebut, kata Syekh Ibnu Katsir lagi dalam firman yang berikut dalam surah Al-Fah ayat 10, faman nakatha fa inna ma yanqusu alai nafsih, maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Yang ini sesungguhnya akibat dari perbuatannya yang tidak mengikuti janji Allah Ta'ala itu akan menimpa dirinya sendiri. Sedangkan Allah Maha Kaya darinya dan tidak memerlukan kita. Kita janji ke tak janji ke, kan? Allah biasa-biasa saja. Kita yang perlu Allah. Sebab Samadiyah, Qayyumiyah Allah Ta'ala. Allah yang mengurusi, mencipta, mentadbir kita. Allah yang menjadikan kita bergantung kepada dirinya. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan suruh, kita yang perlu kepada Allah, bukan Allah perlu kepada kita pun. Allah tak ada untung pun kita taat pada dia, tapi yang untung kita, kan? Seperti kita selawat kepada Nabi. Rasulullah tak ada untung, dia Habibullah, dia selesai dah dengan Tuhan. Dia makan Habibullah. Kita yang dapat untung daripada selawat. Sebab tu Allah kata, Rasulullah kata, barang siapa yang berselawat dan salam ke atasku, kan? Allah dan malaikatnya berselawat dan salam ke atasmu 10 kali. Allah dan malaikatnya.
para malaikatnya. Maknanya siapa yang selawat pada siapa ketika kita selawat kepada Rasulullah? Kan? Benarnya dengan rahmat Tuhan, Allah nak kita ni mendapat selawat Allah dan para malaikat. Kita rasa kita selawat kepada Nabi, padahal Allah dan malaikat yang akan selawat pada kita. Kita tak boleh selawat kepada Allah kan, kecuali dengan kalam Allah, iradat Allah, kudrat Allah, kehendak Allah mengatasi kehendak manusia ketika berkehendak. Padahal tak ada kehendak kita, cuma merasa ada kehendak kita. Itu ujian bagi manusia untuk memahami tentang hakikat tauhid, tentang tauhid ketuhanan, tauhid keesaan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Fah ayat 10 lagi nyambung. Wa man awfa bima ahada alaihi Allahu fasayu'tihi ajran. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Jadi mana janji kita kepada Allah, baiat kita kepada guru itu sebenarnya janji kita kepada Allah. Jadi jangan main-main dengan janji itu. Sebab kalau kita ignore, Tuhan akan ignore lebih daripada kita. Kalau kita taat, Tuhan akan beri rahmat lebih daripada hendak kita kepada Allah. Kan ada hadis Rasulullah kata, bila kamu berjalan kepada Allah, kan, Allah akan berlari kepada kamu, kan. Bila kamu berlari kepada Allah lagi, kan ada, saya pun tak ingat hadis tu. Maknanya Allah nak sangat kita ni diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah bentangkan cara jalan, kita tak nak ikut. Itu kebiasaan nafsu lah. Nafsu itu memang suka membantah. Iaitu yang berlimpah baiat atau janji saya sebut tadi. Baiat Hudaybiyah yang dilakukan di bawah pohon samurah di Hudaybiyah yang saya dah sebut tadi. Dan para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berjumlah 1,400 orang. Ini Hudaybiyah. Baiat Perang Badar 313 kan. Baiat Aqabah, iaitu hijrahnya Nabi di Madinah. Saya rasa tak ramai, saya pun tak ingat jumlah dia. Saya tak ramai. Yang pertama dia ada Aqabah pertama, kedua sampai ketiga pun tak silap saya. Kan. Nanti kita akan bicara tentang baiat, sejarah baiat apa semua next ni. Sebab apa kita hurai ni, sebab supaya kita ni punya ilmu lah. Kan, kita dah baiat, kita punya ilmu. Apa yang baiat yang kita lafaz dulu. Kan? Bukan main-main ke, murid-muridan ke, cuba-cubaan yang kata Syekh dalam tariah tu. Nak cuba-cuba jadi murid ke atau kan, sebab itu benda besar lah. Benar, kalau siapa yang datang kepada saya biasa saya cerita bab baiat kan, tanggungjawab baiat. Sanggup ke? Kan? Kalau tidak ikut dulu kan guru sampai kita rasa kuat. Al-Qushairi, kita pergi kepada next yang tadi saya tambah daripada tafsir supaya kita faham kalau dalam tatariyah kan kena baca ayat ni, surah Al-Fah ayat 10 ni. Maka Al-Qushairi seorang ulama sufi menjelaskan ayat ini secara jelas, menunjukkan makan al-jam. Al-jam ini maha menghimpunnya Allah, iaitu fana, iaitu terhapus sifat-sifat diri kita tapi dihimpun sifat-sifat Allah pada diri kita. Bila kita baiat tu, kita dah janji nak jadi akhlak, nak cuba untuk duduk pada akhlak Allah yang ditunjuk kepada akhlak Rasulullah, kan? Kita syahadahlah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Itu kita nak supaya kita ni tiada Tuhan selain Allah, yang bagi sifat semuanya Allah, kan? Bukan sifat-sifat yang buruk, dengan cara mematuhi segala syariat Rasulullah dan kerohanian mewarisi maqamat kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qushairi menjelaskan ayat ini secara jelas, menunjukkan makan al-jami', iaitu fana, terhapusnya sifat-sifat diri. Dan baqa', fana tu maknanya sifat diri kita tak nampak sifat kita, tapi dari Allah Ta'ala. Dan baqa' tu maknanya kekal bersama Allah, bersama sifat-sifat Allah. Tapi kita duk, aku yang berjalan, aku yang melihat, aku yang mengetahui, aku yang semua aku. Itu masih, kalau orang sufi kata masih syirik kan. Sebab itu bila baiat syartariyah tu la ilaha illallah tu menafikan sifat kamu kan. Kamu punya zat yang menjadi sumber kepada wujudnya sifat-sifat
yang ada pada kamu. Kamu punya sifat yang ada potensi diri kepada kamu. Kamu merasa demikian. Rasa tu tak boleh nafi sebab memang dia beri rasa. Tapi Allah suruh nafi kan, ini bukan milik kamu. Hati-hati dengan Allah. Allah katakan, ini bukan milik kamu. Hati-hati dengan Allah. Gunakan sifat ini secara yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. Jangan buat tak tentu pasal. Maka baqa itu kekal dengan sifat-sifat Allah. Yang ini akhlak Allah yang ditunjuk kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW berada pada makam ini. Makam Fanak dan baqa. Dia jasad saja duduk di bumi, tetapi rohnya sudah berada bersama dengan Allah di langit ketuhanan. Kerana itu para sahabat yang melakukan baiat dengan Rasulullah SAW, kata Al-Qushayri, sekalipun pada zahirnya mereka melakukan baiat dengan baginda maknanya mazhar yang menunjukkan perlakuan dan perbuatan tadi, namun pada hakikatnya mereka melakukan baiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka itu berbaiat kepada Syekh, sebenarnya dia berbaiat kepada Allah. Sebab tu kita beritahu, ni baiat dengan Allah. Begitu juga orang yang melakukan baiat dengan Syekh yang mursyid yang diakui sampai ke makam Al-Jami' ini. Sekalipun pada zahirnya dia melakukan baiat dengan Syekh, namun pada hakikatnya ia adalah sedang berbaiat kepada Allah, kata Al-Qushayri. Kerana itu si salik ni siapa? Orang yang berjalan kepada Allah, yang dituntung oleh gurunya kan, cara nak berjalan, dan diberi peringatan. Maqamat demi maqamat, makam demi makam, perlu dengan tauhid bagaimana kan, dengan berbagai ilmu-ilmu yang untuk mempersiapkan hati murid agar tumbuh benih tauhid yang ditanam sebagai pohon tauhid yang berbuah. Bila berbuah tu, buah tu seharusnya tidak beracun kan. Maksud dia apa? Akhlak yang baiklah, bukannya akhlak yang buruk. Ni maksud tarekat ngama tapi duk hina orang, duk kutuk guru kau tak betul, guru aku lebih alim, guru aku ini, guru kau gitu kan. Ini akhlak apa ni? Kan? Akhlak Nabi macam tu kan. Maknanya kalau masuk ini nak dapat akhlak Allah macam tu kan. Kan? Jadi kita kena jaga akhlak kita kalau dah masuk tarikat. Kerana si salik yang dikenaki melaksanakan tuntutan baiat tersebut. Kan? Sebab itu banyak tuntutan yang kena pegang kan. Tauhid, kiblat satu yakni Allah, kan? Kiblat hati Allah, kiblat jasad Mekah, lambang kepada hati, untuk bertawajuh yang kiblat rahsia batin dalam diri manusia itu yang diharamkan dari mengingati selain Allah dan memandang selain Allah, menjadi kepada Allah saja. Walaupun melihat isteri, anak, suami, itu memandang untuk bertawajuh kepada Allah. Itu yang dicerita. Ya, Ibnu Arabi baik, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Ibnu Athaillah baik, dalam hikam dia dan sebagainya, dan kitab-kitab dia pun sama. Kan? Kerana si salik dikenaki melaksanakan tuntutan baiat tersebut, maknanya syarat-syarat dia apa yang kita janji, dengan melaksanakannya buat, bukan kata saja, bukan belajar saja tapi tak buat, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala. Untuk kita melakukan ketaatan dan duduk dalam ketaatan, mintalah pertolongan kepada Allah, kerana Allah punya sifat-sifat itu, kita tak punya. Kerana Sufi dia ajar gitu kan, kita tak punya sabar, Allah yang bagi sabar. Jadi macam mana nak dapat makam sabar? Maka hati perlu dipersiapkan untuk bersih dari selain Allah. Maka itu dia suruh zikir dengan sabun-sabun zikir kan, untuk membersihkan hijab-hijab dosa. Sehingga satu masa nanti Allah layak untuk memperakui layaknya hati kau. Kalau orang yang dah mempersiapkan, diuji, Allah, aku nak lulus dah ni. Tanda datangnya ujian, tanda dekat nak lulus. Kan? Kita nak jadi engineer dulu, berapa banyak ujian. Ujian yang terakhir, wah, esok ujian pukul 8. Pukul 11 habis. Kan? Wah, itu merdeka. Kan tanda nak. Tapi kalau dia kata, aku dah boring lah, banyak sangat ujian, tak nak pergi lah ke ujian, tak lulus lah. Padahal ujian itu untuk tanda dia hujung daripada salah satu halangan yang menjadi kesempurnaan yang lebih baik. Jadi kita kepala, kalau kita pandangnya tu, maknanya itu penuh dengan tauhid kan. Maknanya hidup ini penuh dengan hikmah.
dan menjadikan hidup ini memandang Tuhan. Bila memandang Tuhan, yang derita pun dari Tuhan, yang anugerah pun dari Tuhan. Maka yang derita itu syukur, kan? Hikmah juga. Dua-dua ujian. Bukan yang anugerah itu bukan ujian. Ini pemberian Tuhan. Belum tentu. Kalau kita tidak menerima dengan syukur, Allah mungkin akan, yang Allah kata, kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku anugerah, akan aku tambah nikmat aku, kan. Kalau kamu kufur, tak ada nilai syukur. Alhamdulillah. Kita ni menjadi ada alhamdulillah, tapi hati tak alhamdulillah pun. Alhamdulillah, kan. Tapi hati tak alhamdulillah. Sebab adab dah biasa orang sebut, kan. Alhamdulillah. Hati tak pergi kepada Allah. Tak ada Allah pun. Alhamdulillah. Lidah saja. Macam burung kakak tua tadi lah. Kan? Cuba ubah supaya hati pun pergi kepada alhamdulillah tadi. Dia akan mendapat ganjaran yang lebih besar daripada Allah. Bukan setakat itu saja, malah dia dilarang daripada melanggar si murid. Kerana kerugian akibat pembatalan baiat akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Sebab itu sebelum ikat janji, fikirkanlah dulu. Kan? Ini telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang bermaksud surah Al-Fah ayat 10 yang kita dah baca tadilah. Saya tak payah baca balik. Yang ini, amalan baiat yang diamalkan dalam tarikat itu bukan satu perkara baru yang boleh dianggap sebagai perkara bid'ah. Bukan dia ada-adakan zaman sekarang. Kita akan bagi dalil dia banyak. Dalam zaman Rasulullah, sering untuk memperkukuhkan hati sahabat, Rasulullah minta baiat. Kan? Nak mengamalkan Islam pun minta baiat. Kan? Itu berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Supaya kuat bila baiat, kita memperteguhkan perjanjian, kan. Amalan baiat yang diamalkan dalam tarikat ini bukan satu perkara yang baru yang boleh dianggap sebagai perkara bid'ah. Cakap pukul 12 dah ni. Sikit lagi. Tak habis juga. Amalan baiat yang diamal dalam tarikat ini bukan satu perkara baru yang boleh dianggap sebagai perkara bid'ah. Baiat yang dilaksanakan adalah bersandar kepada amalan baiat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat baginda. Al-Kandahlawi telah menyebut beberapa bentuk baiat yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah baiat untuk memeluk agama Islam. Orang nak peluk agama Islam syahadah, kan? Syahadah tu baiat. Bukannya kosong-kosong. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang akan disembah oleh kamu melainkan Allah. Kalau baiat la ilaha illallah, tapi mana hakikat? Makna kita cerita tentang makna syariat, makna tarikat, makna makrifat, makna hakikat. Kan beza-beza, kan? Kalau syariat, la ma'bud illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka kalau kita nak zikir secara orang syariat, la ilaha illallah, dalam hati la ma'bud illallah, la, itu syarikat kepada tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La, kan biasa orang pergi tahlil, kan? Kamu cuba tengok, kita ni baca saja, tak faham, kan? Tok imam akan baca la ilaha illallah hayyul ma'bud, qad aflaha man qala la ilaha illallah hayyul maqsud, afdalan dzikri fa'lam innahu la ilaha illallah hayyul ma'jud. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Tengok, cuba tengok. Lepas ni cuba tengok bila tahlil tu ada tak Cik Haji Aliyah sebut tu. Biasanya kalau sempurna dia baca adalah, kan? Itu maksud dia apa? Ulama sufi tu yang bawa tahlil tu. Maka unsur sufi ada dalam tu, tapi orang awam kata tak faham. Dia yang dia lafaz ikut tok imam baca pun dia tak faham juga, kan? Itu maksud sufi. Sebab tahlil tu ulama sufi yang bawa ke Nusantara. Di Arab tak ada. Arab cara lain lah, kan? Tahlil tu, sebab tu orang Wahabi kata bid'ah. Tapi kena tengok, bid'ah tu dia kata sebab Nabi tak buat. Sunnah Nabi tak ada. Tapi cuba kita tengok hukum. Baca Fatihah tu, apa hukum dia? Hukum apa baca Fatihah? Sunat, haram, wajib, kan 5 hukum. Sunat, haram, makruh, harus, wajib. Wajib ke sunat? Ke haram?
Sunat lah. Baca Fatihah dalam solat bukan sunat lagi. Jadi wajib kan? Tengoklah keadaan. Sunnah Nabi ada haram bagi kita. Seperti Nabi kahwin lebih pada 4. Kamu nak ikut sunnah Nabi kahwin lebih pada 4. Jatuh hukum apa? Haram. Sunnah tapi haram bagi kita kan? Kalau kata dalam tahlil ada apa? Ada baca Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas kan? Itu hukumnya apa? Ada tak dalil? Adalah dalil. Kan? Hukum dia sunat. Tapi sunnah yang Nabi yang susun macam tu tak buat. Tapi ada qiyas. Sebab tu ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah ada qiyas dan jumhur ulama kan. Tapi Wahabi dia pakai Quran dan hadis saja. Tak ada dalam Quran, tak ada hadis. Wah. Ulama dan qiyas. Maka kalau jemaah ulama kata baca Fatihah, oh sunat. Kan? Sunat besar pula sebab 2/3 pahala membaca Al-Quran bila kita baca Al-Fatihah. Itu hari Nabi. Maka besar amal itu kan. Baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali. 3 kali membaca Al-Ikhlas bersamaan Nabi kata membaca seluruh Al-Quran. Maka itu sunat yang besar. Kan sunat. Walaupun sunnahnya tahlil itu tak ada, tapi yang di dalamnya semuanya kebanyakannya sunat. Baca la ilaha illallah banyak sekali hadis. Kan? Zikir untuk ingat Tuhan, istighfar, ada selawat kan? Ada la ilaha illallah, semuanya banyak dalil Quran dan hadis, tetapi dikiaskan dalam ada perintah umum. Tapi Wahabi kata ini masing punya ni lah. Kita kalau kata Wahabi betul, ikut je lah Wahabi. Kan? Tapi kalau ahli sunnah, aliran Asy'ariyah, Al-Maturidiyah menolak. Penafsirannya demikian. Kita cukup berhenti kat situ, dah pukul 12. Dan nanti kita sambung balik nanti tolong tanda. Kat situ nanti kita akan pergi pada, kita akan bagi yang next. Ada beza sikit dengan yang saya bagi tu, pertambahan tentang tafsir surah Al-Fah ayat 10. Kita tutup majlis kita dengan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafil husrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, yang berpesan dengan kebenaran dan pesan dengan penuh sabar. Allahu